Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel Azlan Mu'yan. Sedikit sama dicecah, banyak sama kita lapah. Kita kongsi rezeki barulah barakah. So, apa khabar rakan-rakan mak yang berada di seluruh dunia? Daripada Indonesia, dari Cabang sampai ke Merauke, daripada selatan tanah air sampai ke utara tanah air, serta masuk merangkumi Sabah, Sarawak, Brunei, Darussalam semua. Mak mengharapkan you sentiasa dirahmati Allah dan sentiasa berada dalam keadaan yang sentiasa sihat, yang dapat melakukan aktiviti harian seperti biasa. Dan yang paling penting, sekiranya mengalami sebarang ketidakselesaan dalam badan, jangan lupa jumpa pakar perubatan kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati. So, mak hari ini berada di satu kawasan kawasan yang mana mak terpanggil untuk mengenalkan satu buah. Buah ni pun kalau zaman-zaman sekarang kalau orang tengok mungkin ada yang mengenali, ada yang tidak mengenalinya. Tapi bagi mereka yang berada di Malaysia, insya-Allah tahu, yang telah pun belajar geografi, ini subjek ni terkandung dalam subjek geografi lah. Mak dulu pun sekolah, alhamdulillah. So hari ini jadilah walaupun bukan berpangkat dan jawatan besar, namun mak dapat menjalani kehidupan dengan penuh keselesaan. So nak tahu buah apakah yang mak nak ketengahkan, dan buah ini pun tiada dijual di pasaran, di mall pun tak ada. Tetapi buah ini pernah dimakan satu ketika dulu di zaman penjajahan Jepun, di mana di zaman-zaman kita susah dulu nak mendapatkan bekalan makanan, hidup dalam ketakutan, hidup dalam yang terasa gusar, yang rasa gundah gulana pada ketika itu. Namun buah ini menjadi pilihan. Stay tune. Okey, ini adalah daun yang mak tunjukkan daun dia. Daun ini juga sekarang ni sangat popular orang gunakan untuk pembungkusan tapai pulut. Orang gunakan 3 serangkai ni, dia ambil 3 ni. Macam ni mak tunjukkan 3 ni, dia orang akan bungkus tapai. Macam ni lah, lebih kurang macam ni. Dia buat bentuk macam ni. Dia buat bentuk macam ni. Jadi kan, jadi macam ni. Jadi dia akan bungkus tapai, daunnya lah. Dan daun dia kalau yang mak rasa kering, for the example, yang jadi macam ni, yang dah tinggal urat-urat ni, dia orang akan menjadikan bunga, hiasan di meja. Bunga lah kalau jenisnya macam ni. So ini yang mak katakan dia buah ni. Look at that. Cantik kan, dia punya design dia cantik. Ini adalah buah apa? Biji getah. Tergantung ke bergoyang-goyang. Ini adalah buah biji getah. Biji getah ni selalunya orang memang sekarang ni kalau orang makan pun orang akan ketawa. Tapi apabila dia dah sampai ketika dia akan pecah. Pecah, dia kering, dia jadi begini. Ni dia punya kelongsong dia. Look at that. Ni kelongsong dia. Ni kelongsong dia. Cantik kan, boleh jadi citak kuih ni. Nampak, kalau yang kreatif ni boleh akan jadi sesuatu yang orang kata boleh diketengahkan menjadi satu produk produk-produk IKS ke apakah, whatever lah. So jadi macam ni. So dari dalamnya ni ada buah dia. Ini adalah buah biji getah. Ni biji getah, nampak ni. Ni buah biji getah. Dua biji getah. Ni dulunya asalnya orang akan ketuk. Mak akan contoh, mak akan pecahkan satu. Mak tengok mak akan pecahkan satu macam ni. Mak tak pasal gigit lah. Tak payah tunjuk mak gigit. Sebab mak nak tunjuk ni dalamnya macam ni. Ni biji getah. Dia jadi macam ni. Ni kita kopek ni. Ni jadi orang buat tempe. Zaman-zaman dulu biji tempe, biji getah, pernah dengar tak? Siapa yang pernah dengar? Boleh komen di bahagian komentar komen. Ni biji getah. Tempe biji getah. Ni dia punya kelongsong dia. Biji getah. Negara kita Malaysia pun sememangnya kaya dengan pengeluaran getah. Kalau tak ada getah pun sukar juga kereta nak bergerak, tak ada tayar. Tempat tayar semua ni buat daripada getah. Ni daun getah dia. So dulu masa zaman-zaman mak kecil, biji getah ni kita akan kutip, kita akan cari, kita akan jual sekilo 20 sen. Di era-era 60-an, 50-an biji getah dulu, dah 70-an, sangat orang nak, dia akan tanam pokok getah ni. Biji getah ni hasilnya lah. Ini biji getah, corak dia cantik, corak dia menarik. Nanti mak tunjuk cari dari dekat ni mak tunjukkan dari dekat. Okey, stay tune. Ni mak tunjuk dekat. Ni adalah biji getah, corak dia cantik. Ni biji. Ni dia punya kelongsong dia. Dia akan pecah.
Kalau musim dia berbuah, kemudian dia dah kering, dia akan meletup, pap, dia akan pecah jatuh berteraburan di ladang getah. Inilah buah biji getah dia. Dia mesti ada 4. 1, 2, 3 dan 4. Dia mesti ada 4. Jarang kita jumpa 5. Kadang-kadang ada 3. Inilah dia biji getah. Bagi mereka yang tak mengenali biji getah, dan daripada biji ini, biji getah ni lah kita akan tanam, menjadikan dia semayan, di tapak semayan. Dulu orang tanam getah tau, orang tanam, orang jual. Orang jual anak getah. So pokok dia seperti inilah yang sepatutnya you nampak. Ni dia pokok getah dia. Besar ni. Pokok getah ni besar. Ni tak tahu hidup berapa lama dah. Ni tinggi. Di atas tu buah dia banyak. Bila dia jatuh, pap, bunyi macam satu letupan kecil. Bila dia kering, buah tadi kering, dia akan pecah dengan sendiri dan dia berteraburan lah biji-biji getah di kawasan ini. Ni dia punya pokok getah ni lah. Sebab kalau kita tengok dulu semua dia kreatif. Biji getah tu pun dia makan. Tapi mak secara jujurnya mak pernah makan. Ada orang kata tapi rasa macam kelat-kelat gitulah biji getah ni. Dulu orang buat tempe. Kan sekarang pakai kacang soya. Tapi dulu nak dapatkan bekalan kacang soya, kalau kita nak hidup zaman-zaman Jepun dulu, zaman-zaman kita dijajah, dia orang makan biji getah lah. Alhamdulillah hidup membesar orangnya. Inilah. Sebab apa yang mak nak tunjukkan ni merupakan salah satu informasi yang anak-anak muda, generasi yang akan datang ni akan tahu kewujudan peranan pokok getah ini kepada pembangunan ekonomi kita. Sebab getah ni merupakan salah satu bahan ekspor yang sangat kita katakan yang paling utama selain daripada hasil-hasil lain lah. Selain daripada sawit dalam bidang pertanian ni, kita tengok getah ni merupakan sumber pendapatan ekonomi negara juga. Kadang-kadang getah ni macam harga sawit, kejap naik, kejap jatuh, kejap turun. Inilah kawasannya. Okey, kita seketika jumpa selepas ini. Kalau kita lihat kayu getah dululah tidak mendapat tempat ataupun tidak dipandang, tidak mendapat perhatian langsung. Tapi di era-era 2000 dah sejak akhir ini dan era 90-an ke 80-an ke, kayu getah mula mendapat perhatian dalam industri perabot. Dan banyak juga kayu-kayu getah ni orang ambil tebang, dia buat penanaman semula, bakar saja kayu getah. Tapi sekarang kayu getah memang ada hasil. Kerana orang nak, orang akan cari. Orang akan cari, dia akan hantar ke pusat untuk membuat perabot. Jadi kayu getah ni pun kita dah anggap seperti pokok kelapa. Pokok kelapa kan orang panggil pokok serbaguna. Daripada hujung dia sampai ke bawah semua orang guna pakai. Dan sampai sabut pun orang guna pakai, tempurung pun orang guna pakai. Jadi kayu getah pun macam tu. Daripada biji dia orang makan, daun dia orang ambil buat tapai, batang dia pun orang buat perabot. Kau bayangkan betapa perlunya pokok-pokok yang ada kat negara kita ni. Semuanya boleh mendatangkan side income. Kalau ada kebun getah, kalau ada kebun getah, boleh hidup mewah. Kalau ada sawit, tapi itulah masalah pasaran dia. Hasil dia getah jatuh, getah naik, macam itulah sawit. So mak rasa walaupun info mak ni sikit pendek, cenonet dia orang kata, tapi dia memberikan info yang untuk semua, untuk semua mengetahui betapa pentingnya peranan getah dalam kehidupan. Tayar kereta kita pun menggunakan getah. Kalau tak ada getah, susah juga. Ibarat macam api, air, apa lagi orang kata? Api, air, lagi apa? Udara. Semuanya perlu. Kalau tak ada api, susah. Kalau tak ada air pun susah. Kan? Cuba renung-renungan apa yang mak cakap. Okeylah. Membebel je kan. Nanti kata orang kata, apalah mak ni membebel je. Okeylah, kita jumpa lagi lah di next video. Mak akan berusaha untuk mencari dapur minyak tanah. Okey, itu sajalah konten mak, walaupun pendek tapi berinformasi. Kita jumpa di puncak kejayaan. Jangan lupa like dan subscribe, itu adalah gratis. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muah. Bye.